forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Abdullah Sani isu Ashabul Kahfi terhadap Ustaz Azhar Idrus. Sebelum tu saya baca sedikit dekat page Datuk Naim ni. Jabatan Perdana Menteri berasa sungguh kesal dengan kegubahan seorang pendakwah yang telah mengeluarkan bahasa kasar sehingga membuatkan tomahan bahawa pemimpin negara sebagai sesat serta jahil ketika membincang iktibar dari kisah Ashabul Kahfi. Mari kita dengar respon daripada Datuk Abdullah Sani. Dia akan kita komen macam biasa. Baru ni, Bob. Saya nak sentuh juga lah baru ni. Siapa nama dia? Apa nama? Idrus Azhar Idrus. Dia nak komen pasal Perdana Menteri sesat sebabkan oleh pemuda Kahfi tu. Apa yang saya nampak ini, benda dia simple je. Kita nak ambil roh kekuatan dia punya keimanan. Sama ada Kristian ke Nasrani ke dulu ke, itu dah disatitkan dalam Quran. Dan itu adalah sejaman selepas Nabi Isa. Dia berjelas. Dan cerita yang nak disampaikan ialah kekuatan, integriti dan juga keilmuan dalaman anak muda yang sanggup ditidurkan kerana tidak sanggup melihat kemungkaran, kezaliman, penjajahan minda dan sebagainya berlaku. Yang tidak terpukau dengan kilauan. Yang tidak terpukau dan tidak terheret dengan kekayaan dunia. Dan pemuda ini diberitakan dalam Al-Quran rahsia-rahsianya. Jelas. Dia kata sesat. Oh, kalau kau punya puak kau tu, apa nama ni, merompak, rasuah, tak buat kerja, tak datang ke parlimen dan khianat kepada apa nama ni, amanat rakyat. Dia tak apa-apa. Tak komen pun. Dan kau kata sesat ni, kau siapa dia kata kau sesat? Tapi Datuk, 33 bulan mereka jadi kerajaan, mereka tertidur, Datuk. Ya, mereka tertidur dibuat oleh kuasa. Dan mereka dilantik sebagai duta khas. Duta khas. Bertaraf menteri. Apa dia buat? Pergi sana, pergi Teluk pun tak pergi. Kemudian terima duit dia tak bulan tu, apa bukan duit haram gitu. Tolonglah yang si apa namanya, yang seorang ni. Dia meluat tengok muka dia ni. Dia cakap tu macam dia tu ulama besar. Seolah-olah dia ni berjatuh. Boleh. Kawaris. Pahaman kawaris ni. Suka kata bodoh pangang. Yang bila orang tanya sikit, bodoh pangang. Lepas tu pula sesat. Jadi tak layak jadi Perdana Menteri. Habis siapa layak? Adakah Datuk setuju kerajaan menggariskan ada satu panduan untuk menggelarkan seseorang itu sebagai ulama? Wajib. Wajib, Dia tak boleh pergi setakat muat saja, jangkuk panjang saja, jubah saja, kahwin 3-4 ulama. Mana maunya? Betul? Ya, itu tak boleh. Itu tak boleh. Bila bercakap, apa hukum dia, apa namanya, ambil sembahyang tu. Betul kita cakap, oh dia ulama besar. Saya saya minat pada satu ustaz ni. Apa nama ni, ustaz apa ni, Indonesia tu apa? Ustaz Abdul Samad. Abdul Samad ni saya cukup minat dia pasal dia ni memberi penjelasan bukan saja detail tetapi dia tidak mengaibkan orang dan dia tidak mudah berjatuh hukum. Saya melihat, saya mengikut perkembangan dia, saya cukup berminat dengan cara dia memberikan penerangan agama. Itu barulah orang yang berintelektual. Tapi Datuk, kalau tadi yang Datuk kata sebut ulama tadi tu, ketika dia mengulas pasal pemuda Ashabul Kahfi dan mengatakan orang yang menceritakan itu sesat, kan? Tapi dalam beberapa hari selepas itu ada pemimpin daripada parti yang disokong berstatus suami orang berkaraoke dengan isteri orang di TikTok. Lagi sial. 2 pagi, Datuk. Pukul 2 pagi, Datuk. Benda ini juga sepatutnya saya kira dah. Saya tak tahu pandangan Datuk. Adakah ulama tersebut perlu berikan teguran yang sebegitu juga? Tak, siapa pak dalam kerana Datuk, kalau benda ini tidak ditegur, dia akan jadi normal kepada kehidupan masyarakat kita. Bob, sejujurnya Datuk Seri, kalau kalangan puak dia merompak, menipu, apa nama ni, tidak melaksanakan tugas ketika zaman dia, kami nak buat tetapi belum boleh buat. Kami nak buat hari 35, kami nak buat tapi belum sempat nak buat kerana banyak kerengga lah, banyak gitulah. Dia sejujurnya lah, ini bukan alasan, dia bukan ulama. Dia cuma memberikan pandangan tentang hukum fiqh yang ada tercantik dalam kitab fiqh. Itu je. Tapi kalau kata dia tu nak buat perbandingan antara ulama dan apa tak ditegurnya, teguran dia tu ada emosi, ada di sebalik tirai yang tersembunyi yang kita tahu apa maksud dia. Saya cukup menyampah kalau orang kata, kamu sesat. Satu lagi, kamu ni kafir. Kamu masuk neraka. Macam bapak dia punya syurga, punya neraka. Dan kita ni apa?
Ini Allah punya hak lah Datuk Seri. Yang kita dah pandai-pandai melebihi Allah. Kenapa? Ya, Tapi yang saya heran ni, rakyat boleh puja, boleh sokong, boleh ambil kepandangan itu sebagai pandangan asas untuk perdebatan lah. Untuk, ya Allah, ya Tuanku, aku kata apalah nak jadi dengan kita ni. Bob, Sebab tu Bob, Senator, kuasa. isunya apa? Isunya perbandingan, penceritaan. Ya. Datuk Seri Perdana Menteri menyatakan Ya. ada berlaku peristiwa Asbabullah Hafiz, peristiwa 7 orang anak muda yang ditidurkan. Sepatutnya dalam konteks itu diulaskanlah. Bukan soal siapa ni orang ni belakang sebab Islam ni menegur dia tak boleh dengan maki hamon. Betul. Islam tidak boleh menegur orang dengan mengaibkan. Ya. Tidak pernah dalam sirah yang saya baca lah. Saya bukan ustaz, saya bukan dai. Tetapi yang saya baca, kebanyakan pemimpin-pemimpin terdahulu, sama ada Imam Ghazali, kita punya imam-imam yang hebat-hebat, mereka tidak pernah pun menghina atas sama. Contoh, 4 mazhab. Tak pernah dilihat bergaduh. Ya. 4 mazhab tu. Apa mazhab apa? Syafi'i, Hambali, Hambali, Maliki dan satu lagi Hanafi. Hanafi. Okey, Hanafi dah 2 kali tadi. Empat pimpinan itu tak pernah mereka menghina atas sesama lain. Tapi kalau mereka menceritakan peristiwa begitu begini dan dihuraikan, sepatutnya isu-isu ini dihuraikan pengajaran. Yang paling penting pengajaran. Pertama, keesaan Allah SWT. Boleh menidurkan seseorang sampai 350 tahun. Ya. Okey? Sampai begitu getinya Allah nak tunjukkan kuasa dia. Aku boleh menghidupkan, aku boleh mematikan. Aku juga boleh menidurkan macam mana ahli parlimen tidur dalam parlimen. Ya. Setuju. Itu memang diundang. Ya. Diundang lah bagi ya. Jadi bila Bob bertanya tentang pula, ada pula puak-puak dia berkaraoke dengan isteri orang tu tak baik, tak elok, tak boleh. Sekali tular dalam bilik saya kira kepala. Saya tak nak mengulas lah benda begitu. Tak apalah kalau hobinya menyanyi. Dia nak menyanyi pun menyanyi. Tapi janganlah dipaparkan pada publik, pada warga. Bahawa bagaimana dia isteri orang. Ataupun nak tahu orang. Tak baik. Carilah jalan. Awak tu pemimpin. Sebab dia pemimpin yang berlatar belakangkan Islam. Parti yang banyak tarbiyah itu. Ya, itu keadaannya. Jadi saya merasakan, saya mengharapkanlah kedatangan tahun 2024 ni, episod-episod ini kita tiada. Yang paling penting kita harus melihat bagaimana pimpinan kerajaan Madani ini menangani kehidupan rakyat. Ini penting ni sebab Madani besar istilah dia tu. Maksud Madani ini bukan kecil. Bagaimana dia menyantuni bukan hanya untuk warga Islam. Dia juga menyantuni seluruh alam. Semalam ada saya bersembang dengan Datuk itu hari yang dah saya itu Mustafa Kamil Ayub. Dia menyatakan bahawa bagaimana Madani itu sampai ke Andalusia. Betul. Bob, ini bukan main-main. Kerajaan Madani itu dia sampailah capture sampai 600-700 tahun. Hebatnya empire Islam di Andalusia. Tetapi kesan daripada perpecahan di kalangan pimpinan hanya perebutan kuasa di Andalusia. Maka Isabella yang dinyanyikan Isabella tu mampu menghancurkan empire Islam. Ini yang sepatutnya kita ambil pengajaran. Dalam komen saya baca detail sedikit lah dekat nasihat daripada Menteri Agama ni. Berhikmahlah dalam menyampaikan dakwah. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ingin menasihatkan para agamawan di negara ini agar bersikap cermat memelihara adab dalam menyampaikan dakwah, tawaduk dalam menyebarkan risalah agama agar tidak terjebak dengan penyakit takabur dengan ilmu yang dimiliki. Para pendakwah perlu menghayati nilai hikmah demi memelihara kemaslahatan perpaduan masyarakat yang berakhlak, bersatu padu dan sejahtera. Sebarang ucapan dan ceramah yang berbau sentimen perpecahan dan kebencian bersama sendiri adalah perlu dihentikan. Kita terus menyokong kajian apa dan dapat Ibrahim. Assalamualaikum.